Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tajuk metodologi Al-Quran bagi menerapkan akidah untuk mengukuhkan iman bagi subjek PIMK 1084. Okey, jadi dalam ni kita ada 4 metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah. Yang pertama sekali, kebebasan akal daripada kepercayaan dan taklid. Yang kedua, menggunakan akal untuk berfikir dan mengkaji menerusi alam nyata. Yang ketiga, mendedahkan akidah yang benar dan batil. Dan yang keempat, membentangkan akidah menerusi kisah-kisah serta teladan yang baik. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu. Okey, jadi pertama sekali, kita kena kenal apa itu Al-Quran. Jadi, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi panduan hidup manusia. Al-Quran juga merupakan sumber utama untuk segala persoalan umat Islam, terutamanya akidah. Al-Quran mempunyai cara yang terkini dan tersendiri sehingga mampu menjadi asas pemikiran yang kukuh dalam aspek kepercayaan dan akidah. Okey, jadi kita pergi yang pertama. Yang pertama merupakan kebebasan akal daripada paksaan dan taklid. Okey, jadi apa tu akal kan? Akal merupakan satu anugerah yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia. Dengan adanya akal, manusia dapat berfikir dengan sempurna. Al-Quran mengiktiraf akal manusia sebagai jalan untuk berfikir. Al-Quran mengajak manusia berfikir dahulu untuk memahami konsep tauhid. Firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang bermaksud, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Okey, jadi kita ni sebagai seorang mukmin, kita perlulah yakin bahawa tiada Tuhan selain Allah. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa tempat pergantungan kita hanya kepada Allah sahaja. Allah sahaja yang dapat membantu kita untuk memberi apa yang kita kehendaki dan apa yang kita minta untuk dijauhkan dari kita. Okey, jadi dekat sini dalil ni menunjukkan tentang konsep tauhid yang mana kita perlulah belajar dan kita perlu tahu bahawa Allah tu Tuhan yang Esa. Okey, agama Islam juga tidak pernah memaksa sesiapa untuk menganutinya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Okey, yang mana bermaksud tidak ada paksaan dalam agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan. Okey, dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa tiada paksaan dalam agama jika dilihat dari sudut nahwu bahasa Arab. Apabila kalimah la dan selepasnya kalimah dalam bentuk nakirah dan berharokah fathah, maka maksudnya ia hendak menafikan keseluruhan jenis. Maknanya tidak ada langsung paksaan untuk masuk Islam. Jadi dekat sini sudah jelaslah kita nampak kan bahawasanya Islam tidak pernah memaksa siapa-siapa untuk masuk agamanya. Namun Allah Al-Quran ni mengajak kita untuk berfikir dahulu sebelum kita menganuti Islam secara keseluruhannya. Kita kena percaya bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah dan sebagainya. Sebelum kita betul-betul berpegang dengan agama Islam, kita kena kenal dulu perkara-perkara asas ini. Okey, dan seterusnya taklid. Okey, apa itu taklid kan? Okey, taklid merupakan satu istilah yang disebut bagi pengalaman yang bersandarkan pendapat orang lain tanpa disertakan hujah yang menuntut kewajipan pengalaman tersebut. Okey, maksudnya taklid ni adalah satu istilah bagi orang yang mengikuti sesuatu tanpa belajar. Okey, maksudnya contohlah seorang ni dia masuk Islam sebab guru dia masuk Islam dan dia tak pernah kenal pun apa itu Islam dan tak pernah tahu pun apa itu Islam, cuma dia hanya mengikuti apa yang guru dia buat. Dan bila guru dia solat, dia pun solat. Dia hanya ikut benda tu je dan dia tak pernah belajar
tak pernah nak mendalami apa itu Islam dan kenapa dia menganuti agama tersebut. Itu yang kita panggil sebagai taklid. Allah sentiasa memerintahkan manusia supaya berfikir dan berusaha untuk mengetahui perkara yang disyariatkan oleh Allah seperti dalam aspek ibadah. Oleh itu, bertaklid merupakan perkara yang benar-benar bersanggah dengan dasar syariat Islam. Maksudnya dekat sini, dalam Islam kita tak dibenarkan bertaklid. Namun ada perkara-perkara yang membolehkan, ada keadaan yang membolehkan kita bertaklid. Dan bila kita sebut pasal taklid, mungkinlah kita akan tertanya, bagaimanakah iman orang yang bertaklid ni kan? Kan ada setengah orang dia bertaklid dan kita tertanya, macam mana sah ke iman dia kan? Jadi dekat sini saya lampirkan beberapa pendapat tentang iman orang yang bertaklid yang mana saya peroleh daripada Pejabat Mufti. Jadi kita akan lihat iman orang yang bertaklid. Ulama berbeza pendapat tentang iman orang yang bertaklid. Antaranya, tidak memadai dengan bertaklid, iaitu tidak sah taklid. Maka orang yang bertaklid dalam ibadah dikira kafir. Ini adalah pandangan Imam As-Sanusi dalam Al-Kubra. Jadi pendapat pertama mengatakan bahawa orang yang bertaklid dalam ibadah dikira kafir. Jadi tidak sahlah. Imam yang pertama berpendapat bahawa iman orang bertaklid adalah tidak sah. Pendapat kedua pula mengatakan memadai dengan bertaklid tetapi berdosa sama ada seseorang itu ada kemampuan untuk mengkaji atau tidak. Pendapat yang kedua mengatakan kita boleh bertaklid tetapi berdosa. Boleh bertaklid tetapi berdosa. Tak kira lah kita ni mampu atau tidak, tapi ia tetap berdosa bagi kita. Yang ketiga, memadai dengan bertaklid tetapi berdosa jika seseorang itu ada kemampuan untuk mengkaji. Jika tidak, maka tidak berdosa. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan bahawa kita boleh bertaklid, tapi bagi orang yang tidak mampu belajar sahaja. Kalau macam orang yang dikurniakan akal yang sihat, dikurniakan tubuh badan yang sihat, maka dia tak ada halangan untuk belajar, maka berdosalah kalau dia bertaklid sebab dia ada kemampuan untuk belajar. Bertaklid dalam pendapat ketiga ni, bertaklid hanya dibenarkan kepada orang yang tidak berkemampuan untuk belajar. Yang keempat, pendapat yang keempat mengatakan barang siapa yang bertaklid dengan Al-Quran dan As-Sunnah semata-mata, maka sah imannya kerana mengikut yang qat'i. Yang qat'i ni maksudnya yang benarlah. Kan Al-Quran dan As-Sunnah ni adalah perkara yang benarlah. Dan bagi sesiapa yang mengikut selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah adalah tidak sah imannya kerana mengikut perkara yang tidak selamat dari kesesatan. Manakala pendapat yang kelima mengatakan memadai dengan bertaklid dan tidak berdosa kerana pengkajian itu adalah syarat kesempurnaan. Oleh itu, orang yang meninggalkan pengkajian telah meninggalkan perkara yang lebih utama. Pendapat yang keenam pula mengatakan iman orang yang bertaklid adalah sah dan diharamkan untuknya mengkaji kerana terkandung percampuran dengan falsafah. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat ini kan, pendapat mana yang kita guna sebenarnya kan? Sebab banyak sangat pendapat, ada 6 pendapat. Namun pandangan yang terpilih berdasarkan Pejabat Mufti adalah pandangan ketiga sebagaimana ditarjihkan oleh Imam Al-Baijuri. Mereka berpendapat bahawa wajib bagi seseorang yang berkemampuan itu untuk belajar dan berpada dengan taklid semata kerana ianya membuka ruang kepada pelbagai kesamaran dan kecelaruan. Dalam masa yang sama, pada zaman kini, akses untuk mendapatkan ilmu, terutamanya ilmu akidah, adalah jauh lebih mudah berbanding pada zaman dahulu. Jadi pendapat yang kita guna adalah pendapat yang ketiga, pendapat yang paling rajih lah,
yang ketiga, yang mana ia mengatakan bagi orang yang berkemampuan untuk belajar, maka wajib baginya untuk belajar. Sebab apa? Sebab dia telah diberikan kesempurnaan akal oleh Allah, jadi dia boleh berfikir. Dan juga dengan adanya teknologi masa kini yang mana kita boleh akses macam nak cari maklumat tentang agama tu sekejap je, sebab hanya di hujung jari. Maka wajib untuk orang-orang yang berkemampuan ni untuk belajar. Manakala bagi orang yang tidak berkemampuan, maka dibolehkan. Okey, poin yang kedua, cara Al-Quran dalam menerapkan akidah juga, ia menggunakan akal untuk berfikir dan mengkaji menerusi alam nyata. Okey, Al-Quran menerapkan akidah melalui arahan dan dorongan akal manusia untuk berfikir dan menganalisa alam nyata berbentuk anggota panca indera. Fenomena alam nyata terdiri daripada diri manusia sendiri semenjak bermula sebagai janin. Alam dunia pula termasuklah gunung, bukit, lautan, haiwan serta alam langit seperti bintang dan matahari. Dengan analisa terhadap alam nyata ini, manusia akan berfikir wujudnya Tuhan yang Maha Esa dan mutlak, sifatnya di sebalik ciptaan-ciptaan yang unik. Antara contoh ayat tentang kejadian manusia adalah firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Di mana bermaksud ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha berkat Allah pencipta yang paling baik. Okey, jadi dekat sini ayat Quran ni sebenarnya menyatakan tentang penciptaan manusia. Jadi Allah sudah ceritakan secara terperinci penciptaan manusia, yang mana kita ni bermula daripada setitis air mani, kemudian kita diciptakan oleh Allah dengan segumpal darah. Okay. Tadi kan Allah ciptakan kita daripada mani, kemudian daripada segumpal mani, daripada setitis air mani itu menjadi segumpal darah. Kemudian daripada segumpal darah kita menjadi segumpal daging. Kemudian daripada daging tu Allah hadirkan tulang belulang pada kita, dan Allah bungkuskan tulang tu dengan daging, dan seterusnya terjadilah makhluk, iaitu bayi ataupun manusia yang sempurna lah. Okey, jadi dalam ayat ini Allah menceritakan secara terperinci tentang penciptaan manusia yang bermula daripada setitis air mani sehingga menjadi makhluk yang sempurna. Hal ini juga telah dibuktikan oleh kajian daripada saintis mengenai penciptaan manusia, yang mana bermula daripada persenyawaan antara sperma dan ovum, kemudian menjadi seorang bayi yang sempurna. Dan di sini saya lampikan gambar yang mana menceritakan perjalanan manusia daripada nutfah, iaitu air mani, kepada seorang bayi yang sempurna. Jadi perkara ini juga telah dibuktikan oleh saintis sebenarnya. Maka nyatalah di sini Al-Quran ni memang perkara yang benar. Allah yang menciptakan kita, jadi Allah tahu bagaimana proses kita terjadi kan. Dan proses alam pun Allah tahu macam mana terjadi, sebab Dia yang menciptakan makhluk di atas muka bumi ini.
Okey, kemudian metod Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran mendedahkan akidah yang benar dan batil. Okey, macam mana kan? Okey, first sekali kita akan pergi kepada Al-Quran ini mendedahkan akidah yang benar. So dalam Quran pun sebenarnya telah mendedahkan akidah-akidah yang benar. Cuma sebenarnya atas kita lah, sama ada kita nak mendalami Al-Quran, nak mengkaji Al-Quran ataupun tidak. Bila kita mendalami Al-Quran, maka kita tahulah akidah mana yang benar, akidah mana yang batil kan. Okey, jadi dekat sini Al-Quran menyatakan dengan tegas dan jelas sesuatu kepercayaan dan akidah yang benar kepada manusia untuk diikuti. Kemudian Al-Quran membuktikan kebenaran kepercayaan tersebut dengan membawa bukti-bukti yang kuat sama ada secara logik atau realiti. So dalam Al-Quran ni sendiri telah dinyatakan akidah yang benar kepada kita. Okey, antaranya apa kan? Okey, kita akan tengok. Okey, Al-Quran sentiasa mencabar orang-orang kafir untuk merenung ciptaan Allah serta memikir keajaibannya. Al-Quran acap kali membentang tentang konsep akidah yang benar, terutama keesaan Allah dan sifatnya yang maha mutlak dan sempurna. Contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 136, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitab alladzi nazzala ala rasulih wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Okey, yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur, yakni ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya telah sesat ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Okey, kita tengok apakah maksud ayat ini, apa yang Allah nak terang dalam ni kan. Jadi dalam ni Allah nak terang tentang keimanan. Beriman dengan Allah bermaksud beriman dengan semua rukun iman dan perkara-perkara yang lain. Okey, iaitu bukan rukun iman yang 5 itu sahaja. Kita perlulah belajar untuk mengetahui manakah yang perlu diimani. Okey. Dalam ayat ini disebut 3 perkara yang perlu dipercayai. Yang pertama sekali, kan dalam ayat tadi Allah kata tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul, kepada kitab Al-Quran, kepada Rasulnya dan juga kepada kitab-kitab terdahulu kan. Allah kata macam tu dalam surah Al-Baqarah ni kan. Okey, jadi antara perkara yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ni, iaitu perkara yang kita perlu imani, adalah yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, beriman ni bermaksud kita percaya bahawa apa yang baginda bawakan adalah benar dan kita mengikuti apa yang diajar oleh baginda. Sebab ada setengah orang dia ikut Quran tapi tidak ikut hadis kan. Jadi cara Islam yang sebenar adalah kita di samping kita ikut Quran, ia juga disokong oleh hadis. Jadi kita kena percaya dua perkara ni lah, tak boleh percaya salah satu. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran. Ya, ianya bermaksud kita percaya kepada segala apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Kita percaya bahawa Al-Quran ni adalah kalamullah yang diutuskan kepada Rasulullah kan. Kita percaya perkara tu. Dan juga kita percaya bahawa apa-apa yang dikatakan dalam Al-Quran tu adalah benar. Okey, yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab yang lain, iaitu percaya bahawa Allah ada menurunkan kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran. Itu kepada Nabi Daud, Nabi Isa dan sebagainya lah. Okey,
Jadi berdasarkan ayat ini, kita boleh simpulkan bahawa kita mestilah beriman dengan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah agar iman kita tetap teguh dengan Islam. Okey. Seterusnya, Al-Quran juga mendedahkan akidah yang batin. Okey. Rupanya dalam Al-Quran juga telah dinyatakan bahawa akidah-akidah yang sedemikian tu tidak boleh dianuti ataupun akidah-akidah yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Okey, Al-Quran banyak membentangkan akidah yang batil, khususnya mengenai agama-agama lain seperti animisme, Majusi, Ateisme, Yahudi dan Kristian. Kemudian menolak akidah tersebut dan mendedahkan penyelewengannya. Contohnya dalam surah Fussilat ayat 37, Allah menyebut tentang orang yang menyembah bulan dan matahari. Firman Allah yang mana bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula kamu sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya, kalau betullah kamu hanya beribadah kepada Allah. Okay, jadi dalam ayat ni kita boleh simpulkan apa? Okay, dalam ayat ni Allah menerangkan bahawa Allah yang menciptakan keduanya, maka hanya kepada Allah sahaja yang kita sembah. Okay, jadi dalam ayat ni Allah nak cakap bahawa Allah yang menciptakan keduanya, maka hanya kepada Allah sahaja yang kita sembah, bukan kepada keduanya, kerana keduanya itu adalah ciptaan sahaja. Kan? Hal ini kerana kadang-kadang manusia terkesan dengan sesuatu kelebihan yang ada pada makhluk sampaikan mereka menyembah makhluk itu. Mereka tidak dapat membezakan antara Khalik dan makhluk. Okay, jadi ada setengah orang bila dia terlalu takjub terhadap sesuatu, dia akan sembah perkara tersebut. Contohlah pada zaman dulu ada golongan yang menyembah Baqarah ataupun lembu, kan? Ada golongan yang menyembah lembu. Sebab apa? Sebab dia lihat lembu tu ada kelebihan, pada lembu tu ada segala-galanya, jadi dia sembah lembu. Tapi sebenarnya dia tersilap macam mana? Dia orang tersilap untuk membezakan antara Khalik dan makhluk. Kan? Dia orang sembah lembu sebab dia orang ingat lembu tu adalah Khalik. Tapi dia orang salah lah. Sebenarnya lembu tu adalah makhluk kepada Khalik. Kalau dia lihat lembu tu sudah kalau macam dia lihat lembu pun dah takjub, maka Khalik dia lagilah menakjubkan. Tapi dia orang tersilap, dia orang hanya berhenti setakat makhluk dan tidak sampai kepada Khalik. Tidak terfikir sampai mungkin ada benda lain yang menciptakan makhluk ni. Tapi dia orang macam hanya terbatas setakat makhluk sahaja. Macam tu. Okey, jadi Khalik ni apa? Khalik ni adalah pencipta, iaitu Allah, dan makhluk adalah semua yang diciptakan. Oleh kerana jahil dan terkesan dengan matahari dan bulan, maka ada manusia yang menyembah dua benda ini. Okey, jadi pada zaman dulu dalam surah Fussilat ni Allah terangkan tentang pada zaman dulu ada golongan yang menyembah matahari dan bulan. Sebab apa? Sebab dia orang takjub melihat matahari dan bulan. Dia orang lihat matahari ni istimewa, bulan ni istimewa, jadi dia orang sembah. Okay, tapi sebenarnya sama macam kes lembu tadi, di mana dia orang tersalah. Dia orang hanya melihat setakat makhluk, tak ada lihat sampai ke Khalik. Okay, hanya melihat kehebatan makhluk sahaja. Poin yang terakhir, Al-Quran juga membentangkan akidah menerusi kisah-kisah serta teladan yang baik. Al-Quran banyak menggunakan metod-metod bercerita. Cerita-cerita ini menggunakan contoh perbandingan, teladan dan kisah Nabi atau kaum terdahulu. Al-Quran juga menyampaikan kisah para Nabi yang mempunyai teladan yang baik untuk diikuti. Okey, maksudnya dalam Al-Quran ni dia bukanlah sekadar kalamullah, tapi dia adalah penceritaan. Allah menceritakan kepada kita kisah-kisah kaum terdahulu yang mana macam mana kaum ni boleh ditimpa bala oleh Allah, kan? Macam mana
keingkaran yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu ni. Kenapa Allah ceritakan kepada kita? Okay, Allah ceritakan benda ni sebagai pengajaran kepada kita supaya kita tak buat perkara yang sama seperti kaum-kaum ni buat. Sebab apa? Sebab kalau tak, kita akan dapat balas seperti mereka. Tapi mungkinlah ada yang macam ada setengah orang dia mengingkari Allah kan. Jadi dia macam tertunggu-tunggu, bilakah azab Allah? Kenapa Allah tak azab kita? Sedangkan kalau kaum dahulu, bila mereka melakukan sesuatu kezaliman ataupun sesuatu yang mengingkari Allah, Allah akan balas terus kepada mereka kan. Okay, jadi kalau dalam bagi kita kan, dalam dunia masa kini ni, Allah ditangguhkan dulu azab terhadap orang yang mendustakan Allah ni. Mungkin adalah di setengah tempat Allah menurunkan azab, tapi ada setengah tempat tu Allah tak turunkan lagi, tapi Allah tangguh dulu. Dan Allah kalau dia nak turunkan azab, dia boleh turunkan bila-bila sahaja. Okay, jadi tidak wajarlah kepada kita untuk mempersoalkan perkara seperti itu. Mana bila Allah nak turunkan azab, kenapa Allah tak turunkan azab lagi kan? Okay, jadi itu bukan kerja kita. Kerja kita hanyalah beribadah kan. Sebab Allah dah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi tugas kita di dunia hanyalah beribadah. Nak mempersoalkan kiamat ke, nak mempersoalkan azab Allah ke, itu bukan kerja kita. Kerja kita hanyalah beribadah kepada Allah. Okey, jadi sambung kepada slide kita. Okey, contohnya dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah menyuruh Nabi Muhammad bersikap pemaaf. Firman Allah yang bermaksud, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf serta pedulikan orang bodoh. Okay. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar bersifat pemaaf dan berlapang dada dalam menghadapi orang-orang musyrik selama 10 tahun. Akhlak ini telah terbukti sebagaimana ketika baginda menakluk Makkah, baginda memaafkan hampir keseluruhan penduduk Makkah yang tidak beriman dahulu dan telah menentang baginda. Masya-Allah, sungguh tinggi sifat pemaaf Rasulullah. Sebab kalau kita pun, kita tak akan dapat maafkan orang sebanyak tu kan. Kita nak maafkan seorang pun kadang-kadang terlalu sukar sebab kita ego. Okey, sekalipun hal ini merupakan perintah kepada Nabi, ia juga merupakan pelajaran kepada manusia agar bersifat sabar dalam menghadapi gangguan orang-orang yang berbuat aniaya kepada mereka dan memusuhi mereka. Okey, jadi sebenarnya Allah sampaikan ni bukanlah kepada Rasul sahaja kan, bukan kepada Nabi Muhammad sahaja, bahkan kepada seluruh alam lah, supaya kita bersifat pemaaf. Okey, puncak sifat pemaaf baginda antara lain dapat dilihat bagaimana baginda memaafkan Wahsy yang baru memeluk Islam, sedangkan ketika musyrik sebelumnya beliau membunuh bapa saudara baginda Saidina Hamzah di medan perang. Okey. Selain itu, Al-Quran juga menceritakan tentang kisah Nabi Ayub yang ditimpakan pelbagai ujian. Baginda diuji dari segi kesihatan tubuh badan, kehilangan ahli keluarga serta kehilangan harta. Namun baginda tetap bersabar dan berzikir kepada Allah, yakni dia meletakkan pengharapan penuh semata-mata hanya kepada Allah. Okey, jadi kisah Nabi Ayub juga adalah satu kisah yang popular kan. Sebab apa? Sebab bila kita nak kaitkan dengan sabar, kita akan kaitkan dengan kisah Nabi Ayub. Sebab tak ada tak ada orang yang dapat sabar sesabar Nabi Ayub kan. Okey, Nabi Ayub ni dia, walaupun dia seorang Nabi, namun ujian dia yang Allah timpakan tu begitu berat. Sebab kalau kita pun tak mampu nak diuji sebegitu rupa. Jadi itulah antara
metodologi Al-Quran dalam menerapkan akidah, kan. Semoga video ini bermanfaat kepada semua orang. Sekian, terima kasih. Maafkan saya jika ada salah dan silap. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.